Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersungguh-sungguh olehmu hidup pada menuntuti akan segala faedah-faedahnya, faedah ilmu dan manfaat-manfaat yang amat banyak. Bandingan seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam laut yang amat dalam dan amat luas. Mana ilmu tiba lautan yang tak bertepi, dalam yang tak terhingga nak diselami. Mana ilmu terlampau luas, maka kena bersungguh-sungguh. Kerana bahawasanya faedah-faedah ilmu itu amat banyak sehingga tiada kuasa menghabisi akan dia oleh anak Adam, ya, seperti tiada kuasa ia berenang dan mengharung di dalam sekalian lautan yang dalam dan yang luas. Itulah mana dalam dan luas ni ilmu Allah Ta'ala ni terlampau banyak. Kerana bahawasanya penghulu kita, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih afdal daripada sekalian nabi-nabi dan sekalian rasul-rasul, membaca di dalam doanya dalam sujud, Rabbi zidni ilma. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambah olehmu akan daku ilma, akan ilmu. Sedangkan Nabi punya ilmu Rasulullah SAW tu, ulama menyebut 99.99 tu untuk Rasulullah SAW. Yang poin sikit atau ujung bagilah Nabi lain. Hebat tak hebat ilmu yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah sentiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan olehmu akan daku akan ilmu. Ini dia mengaji sikit kata dah cukup dah. Dah banyak dah mengaji. Allah, orang dulu kitab pun tak ada sekarang pula, dia mengaji satu kitab je. Habis satu kitab tak nak baca lagi, baca kitab lain. Oh, macam dah pandai now. Pergi petani tentang kitab Tahrir Syarat Tangkihul Lubab Abi Zur'ah, seorang ulama besar petani tu, dia khatam 40 kali. Satu kitab tu 40 kali dia khatam. Mana khatam tu lumat naik hafal semua kitab tu. Orang dulu mengaji. Sebab guru bila mengajar tak sama kan, kitab ni sekali mengajar dia bahan lain, kalau kali kedua kan bahan lain. Kitab yang sama juga bagi 10 guru, semua bahasan lain-lain. Itu menunjukkan apa? Ilmu tu luas lah kan? Ya, ilmu tu luas. Orang ni bahasa ke dia, yang ni bahasa ke dia, ya, semua tak lari. Tapi mana luas ilmu. Kadang-kadang ketika dibahas sesuatu, Tuhan ilhamkan yang dia bahasa yang ni pula, Tuhan ilhamkan yang macam-macam. Padahal Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW bersifat dengan sekalian ilmu, ya, sekalian ilmu itu ada di Nabi SAW. Orang-orang yang dahulu kala dan orang yang kemudian, maka Rasulullah SAW pun minta supaya ilmu ditambah, ya. Tidak ada orang mengatakan ilmu dicukup, itu orang paling celaka manusia, ya. Manusia menempa kecelakaan. Bila ilmu dia rasa dah cukup lah. Ada pula kan setengah tak payah belajar, zikir dia, itu lagi besar syaitan. Ya, dia merosakkan nama tarikat, tak payah belajar, merosak. Dan di dalam hal ini ia menuntuti tambah lagi. Rasul minta tambah ilmu, Sayyidul Mursalin, siapa kita nanti. Maka betapa kamu, ayuhai penuntut-penuntut, kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit-sedikit itu, padahal ilmu-ilmu kamu itu dengan nisbah kepada ilmu Nabi-Nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam, seperti setitik daripada air lautan. Ambil setitik air tu, lautan ilmu tu, Nabi-Nabi Rasul punya ilmu tak terbanding. Lepas tu kita rasa dah cukup, Nabi tadi minta tambah lagi. Allah. Sebab pentingnya kita mengetahui akan kelebihan ilmu, fokus ilmu dan sikap para rasul semua terhadap ilmu itu sendiri, ya. Dan belajar olehmu akan menuntut olehmu akan ilmu fiqh, kerana bahawasanya ilmu fiqh ialah sebaik-baik ilmu yang memimpin kita dan menarik kita kepada sekalian kebajikan dan membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, dan ialah seadil-adil daripada sekalian segala jenis yang adil, dan bahawasanya ilmu yang menyatakan sekalian syariat-syariat dan sekalian hukum-hukum yang tiada ada zalim pada keduanya sekali-kali. Ilmu fiqh dia menerangkan perundangan
cara peribadatan zahir. Kalau ilmu fiqh ada begitu hebat, ilmu tasawuf lagilah hebat. Ilmu tasawuf ni mendalam lagi hebat. Ni tuan pengarang kata ilmu fiqh ni sangat hebat, dia memang hebat. Tapi ada di sana lagi hebat. Lagi hebat ilmu antara dia dengan Tuhan lagi tinggi. Ilmu fiqh membicara hukum Tuhan, itu pun dah dikata terlampau tinggi hebat. Maka kalau membantu Tuhan lagi tinggi kan? Dan lagi bahawa ilmu fiqh itu ilmu yang menunjuk manusia dengan lemah lembutnya kepada jalan dan mempersampaikan dia kepada yang dituntuti, dan itulah kemenangan, dan mencapaikan dengan bahagia dan kekal yang ianya sampai kepada rahmat Allah Ta'ala dan lemah lembut dan ampuninya. Dan ada ialah juga boleh diserupakan dengan kota yang menahani dan melepaskan yang menuntutinya, dan yang belajar daripada sekalian kesusahan dan bala-bala yang masuk di dalam jumlahnya jahil dengan suruhan-suruhan Allah dan tegahan-tegahan. Kerana bahawasanya jahil dengan keduanya itu sebesar-besar kesusahan dan bala-bala seperti barang yang tiada tersembunyi. Mana kejahilan terhadap fake itu adalah satu bala yang besar, ya, bala yang besar. Tidak mana-mana kan, tidak. Imam Syafi'i memisalkan seperti mayat kan, man fata ta'limal ilmi waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqah iza lam yakuna la tibali zati. Apabila seorang tu luput menembus ilmu, jadi hidup maka kau takbir. Kali 4 takbir, bukan orang tu mayat. Bangkai yang berjalan ialah orang yang tak mencari ilmu. Ya, orang yang tak menimbul ilmu ta'ala tu bangkai berjalan. Ya, sebab Rasulullah sebut itu, Imam Syafi'i sebut, takabbir alaihi arba'an diwafatin, kau takbirkan 4 takbir. Semayang apa 4 takbir kan? Semayang hajat. Semayang jenazah kan? Taraf orang yang mengusungkan kalbi dia dengan ilmu, dia kira dengan dunia dia, itu dipanggil bangkai. Bangkai bernyawa mungkin. Teruk tak teruk tu imam ni cakap. Imam Syafi'i sebut sendiri. Imam kita mana? Imam mazhab Syafi'i. Kecuali tak pernah dengar sebab dia tak pakai mazhab. Itu Pak Wahab nama dia. Ya. Maka Imam Syafi'i bersumpah, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqah. Demi Allah, hidup pemuda itu dengan ilmu dan bertakwa. Tanpa ilmu tak ada makna dia hidup. Kata orang tu kau mati lagi baik. Ya, kata anak mengaji ilmu ta'ala ni kau mati lagi baik, memberatkan dunia. Perosak dunia bila manusia tidak disinari perjalanan hidup dia dengan nur ilmu Allah Ta'ala. Menjadi perosak, maksiat, mungkar, buat macam-macam. Ya. Zalam yakuna la'tibar zati. Bila tak ada ilmu takwa, mana tidak ada iktibar, mana dia tidak ada nilaian dan harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tidak ada nilaian. Kata siapa tu? Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu sebaliknya, bila Allah Ta'ala membukakan kita dan mengizinkan kita dan memimpin kita, menduduki kita dalam kumpulan ahli ilmu, maka syukur, amat syukur kita yang tidak terhingga. Syukur yang tidak terhingga. Tak ada apa nak kata lagi lah. Dia punya kelebihan sangat besar majlis ilmu. Dan kalau tidak, masakan tak sama dengan orang tu 700 rakaat. Sebab kita kuliah 40 minit, orang sembahyang 700 rakaat, tak sama. Dan lebih afdal lagi orang mencari ilmu. Sebab apa? Ilmu tu nur dan dilantik oleh Nabi. Nur, ilmu tu apa? Imam. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu tu sebagai imam bagi amal, amal tu tabi', dia mengikut. Ya. Maka bila sembang Jumaat dia ada kaedah dia apa? Innama ju'ilal imam liyutamma. Dijadikan imam untuk diikut. Ya. Maka jangan kita buat satu perkara tanpa panduan ilmu. Apa saja kita bergerak duduk semua dengan suluhan ilmu. Kerana bahawasanya sesuatu yang kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqh, lagi pula wara', bercampur dengan ilmu tasawuf, ya, yakni amat menjauhi daripada yang haram-haram, akan sebagai jauh yang sempurna
Ya, dia takutkan haram tu macam ditakut jatuh kepada kapi. Ya. Dia takut haram tu macam ditakut jatuh dalam kekafiran. Barulah dia tu maknanya sungguh duduk dalam makam siddiq. Ya, la yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu haram wa yajtanibul haram ka'annahu kufr. Seseorang tidak akan sampai makam siddiq kecuali dia membesarkan urusan dia dengan Allah Ta'ala, mengamat-amati semua, sehingga dia mengerjakan yang sunat macam wajib, dijaga semua. Dia menjauhkan diri pada makruh macam dia takut pada benda haram kan. Itu dia. Ya, dan dia menjauhkan benda haram macam dia takut jatuh dalam kekafiran. Itu warak jaga tu. Ya, sebab warak tu ada dua, zahir batin. Kata Sayyidina Muaz allazi alwar'u wa ar'an. Ya, az-zahir alla tataharraka illa lillah wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Warak tu ada dua, satu zahir. Apa dia warak zahir? Dia tidak bergerak, berjalan, tak bercakap, tak, semua tidak bergerak anggota dia melainkan kerana Allah. Dia tak ada berjalan kerana nafsu, dia tidak memandang kerana nafsu, dia tidak mendengar kerana nafsu, dia tak bercakap kerana nafsu, tak. Itu zahir baru kan. Itu pun kita dah kerana slender, tak terikut kita ni. Menunjukkan kita ni belum warak. Kita ni banyak wakrak banyak. Peringkat kita apa yang kat wakrak, lebay wakrak banyak. Yang kedua warak batin, dan lagi besar. Allah yadkhula qalbahu illa Allah. Tidak masuk dalam kalbi dia melainkan Allah. Satu sahabat tu jumpa tu, dia punya apa, dia buat zikir dan 40 hari. Dia test 40 hari dan jangan ada satu ruang pun lupa dengan Tuhan. Ya, dia berjalan duduk dia full betul-betul 40 hari. Terpancar nur kan. Ya, 40 hari kalbi dia tak dia putus walau satu saat pun. Jalan dia kontrol betul-betul. Terpancar nur dia terpancar dan ada rahsianya terbuka. Ya, itu sebab ada suluk. Ya, suluk tu kita ada kaedah dia. Ya, cara dia yang semua tu membantu ke arah tu kalbi tu. Tuan-tuan buatlah ni. Tuan-tuan 40 dulu, buat 10 apa dah. Tak boleh buat 3 hari dulu. Ya, start daripada pas subuh tu tuan-tuan kontrol tu sampai 3 kali subuh. Jangan bergerak dia hati, jangan pandang orang lain, dia je. Kerja luar buatlah tapi dalam jangan putus. Dua rasa lain kan. Allah yadkhulu qalbah illa Allah. Tak masuk dalam kalbi dia melainkan Allah. Allah. Ya, pati itu. Bila Allah ismun, isim daripada musamma. Bila musamma ya tasif, dia masuk semua kali. Disebut ismul jalalah ataupun ismul zat, atau dipanggil apa? Sultanul azkar. Ialah kalimah Allah. Ya, ini amat menjauhkan diri daripada benda yang haram, akan sebagai jauh yang sempurna, iaitu terlebih sangat menyusahkan atas syaitan daripada 1000 orang abid yang berbuat ibadat dengan ketiadaan fiqah. 1000 orang buat ibadat tapi tak mengaji ilmu fiqah. Kita tengok tonggang telanggang, kadang ambil semayang dah out dah. Ambil semayang tak kata lah, ambil semayang tak kata. Kita tanya, kau semua muka sepadan muka kat mana? Kau semua muka kat mana muka? Ni lah muka dia. Sempadan ni kat mana? Sini lah. Ambil lah tu. Bila basuh muka, kita kena yakin basuhan itu tak sempurna. Kena tahu sempadan dia kat mana. Kalau sempadan muka pun tak tahu, 20 tahun semayang, sempadan muka pun tak tahu. Sempadan ni basuh tangan, kat mana sempadan dia? Ya, ni bukan sempadan batu tanah ni kan ni. Ya, semua dah ulama dah bahas tu. Itu bahayanya kejahilan. Kalau jahil dengan ibadat ni, tak ada harga diri kan. Jangan tunjuklah tinggal banyak mana juta bilion tak ada nilai kan. Cuma dekat nak sentap nyawa dia habis gitu. Ya, tu baru fiqh kan. Bagian tu jangan dalam dekat dalam ilmu sil atau lagi besar. Dia kata paling besar hebat, tak apa. Emang hebat ilmu, tak apa tak hebat. Tapi ada lagi kalau dalam lagi hebat. Itu maksudnya. Sebab dibandingkan ilmu syariat, tarekat dan hakikat tu pada pihak mana pun. Pada pihak kelebihan, kemuliaan, bitakrim,
Mana pada pihak kemuliaan, bukan pada pihak apa-apa tahkir kan. Kalau dia tahkir kufur kan. Ilmu syariat dengan hakal lagi tinggi ilmu syariat tu ya, dia leceh dekat kapi kan tu. Ilmu syariat dia baca apa? Kan daripada bapa engkau daripada Taala. Mana daripada Taala semuanya mulia. Tapi bila fiqh tu mulia, atas lagi tu lagi mulia. Macam tu maksud. Macam kita bandingkan Nabi Musa dengan Rasulullah SAW. Siapa mulia? Rasulullah SAW lebih mulia. Tapi Nabi Musa, Nabi mulia. Orang yang mulia, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah, bukan calon pangkat dia. Tapi kalau banding Rasulullah lagi mulia macam tu. Ya, bukan pihak takir menghina kan. Ini dia mengaji, dia tak kerti. Ya. Yang mengajar dia tu syaitan. Kan? Itu yang dia kata kulit syekh. Dia hina, dia tahkir, dia kufur dia. So dia mengucap dia. Ya. Semua ilmu fiqh ke ilmu tasawuf ke ilmu sunnah semua makhas dia ambilan di Quran dan sunnah hadis sahih Nabi SAW. Dia tolak ilmu tu, dia tolak Quran hadis. Man jahada ayatan minal Quran faqad halal darbu unuki. Dia tolak ayat Quran satu ayat dia halal dipancung tengkuk ni. Kinayatun anir riddah. Ya, isyarat ada murtad bahaya. Habis ya. Ya, ni amat menjauhkan diri pada haram. Bagi kita mengaji kena jaga betul. Makanan kena jaga. Imam An-Nawawi tuan ibu dia langsung tak bagi makan di kedai. Ya, di kedai langsung dia tak bagi makan. Dia kontrol. Ya. Walaupun kita kata tak haram mungkin, tapi tak ada berkat. Tiap-tiap makanan yang sudah jatuh mata tilikan fakir fukara, dia tengok makan sedap, dia nak beli tak ada duit, makan dia dah kurang berkat. Lele yang liur sedap makan, nak beli tak ada duit tinggal RM1 kan, habis makan tu tak ada berkat, dah jatuh hati fukara. Kita pula siap sila makan aja, dia tengok kita makan dah tak ada berkat makanan. Sebab tu orang tua dulu, kau tidak tuan-tuan ada perhati tak, orang tua dululah dia kalau beli ikan parang tu dia balut habis kan. Ya, dia pakai ikan parang tu purdah, dia tutup habis. Dia tutup habis tak nampak. Sebab apa? Dia tak nak jatuh pandangan orang fakir miskin. Ya, jadi fakir miskin dia pandang, besar ikan tu, jenak ikan. Dia nak makan tak duit, habis dah ikan tu. Tak haram tapi tak ada berkat. Ya, terjaga tu. Pada jatuh hati pandangan fukara. Betul, Rasulullah suruh kalau buat apa lakukan lebih kan, bagi jiran kita. Biar dapat rasa, tak adalah dia terkilan kan. Ini digadak pun dia pada bakhil. Itu terlebih sangat mana menyusahkan bagi syaitan orang yang ada ilmu tadi. Dia telah berbuat ibadat dengan ketiadaan ilmu, ilmu faqih. Kerana bahawasanya orang yang alim dengan ilmu fiqh jadi seteru syaitan. Ya, jadi seteru syaitan. Kalau ulama sufi yang kalbi sentuhan, itu syaitan pun hancur. Mursyid tunggu kita kata apa, kalau kau bergesin kau terbakar dia. Nur zikir kau terbakar dia tak dekat. Ya. Kerana bahawasanya syaitan menyuruh ia akan manusia dengan fusuk dan mengerjakan segala kefasikan dan kejahatan dan kufur dan jalan yang salah daripada yang sebenar. Dan bahawasanya yang alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh ia akan mereka dengan iman dan taat, dan menyuruh ia akan mereka itu iaitulah beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah Ta'ala yang Rahman, dan tiada hasil daripada abid suatu daripada ini sekalian kelakuan apabila ia tidak alim, tak ada ilmu. Abid itu adalah ibadat. Pada abid ada dua, satu abid yang alim, satu abid yang jahil. Ahli ibadat ada yang alim, ada yang jahil. Ya, orang Melayu kita ni silap letak. Kawan ni tak pernah semayang, kami nakal kat kampung, orang panggil dia Dajjal. Tiba-tiba dia berubah pergi masjid. Oh, dia ni dah alim dah. Tu kan alim, tu abid, bukan senang dapat ilmu. Kata Sayyidina Ali, akhiran tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika bayanin an tafsiliha zakain wa khilsin wa ijtihadin wa bulwatin nasihatu ustaz wa tuluz zaman. Hai akhi wa isdari, kau tak akan dapat ilmu illa bisittatin, melainkan 6 syarat ada itu. Sa'umbika bayanin an tafsiliha, dengar aku nak cerita ni. Zakain kena cerdik. Ni hantar anak ngaji pondok 3 kali SPM tak lulus. Tok guru kata bala tau. Darah bubu pusing-pusing ngapal. Tak masuk. Orang dulu cerdik-cerdik tengok petani tu. Fatanah, tempat orang cerdik. Ya. Yang pior-pior punya anak hantar pondok. Kita ngaji petani tu, kita mengaji pondok lu rumah lepas SPM kan.
pergi mengangkat-angkat bodoh tak kerti apa. Pergi naik ke petani, budak petani 15 tahun baca kita Arab tak ada baris. Pak melopong kita tengok dan kita bebal kan bodoh lagi. Bebal tanpa tolol. Tengok budak kecil tu baca kitab, lopong gitu dan sebab apa? Otak dia yang piau tu pergi hantar menyambut ilmu Ta'ala. Ni otak yang piau kau pergi hantar negara, pergi campur apa? Nak sambut, nak kumpul dunia. Ya, tapi tak boleh masuk kubur, tu bodoh ni. Kumpul dunia tinggal. Kan? Ada setengah tu hantar peluang negara. Balik cakap putih berapa? Quran tak boleh baca, hantu betul. Quran tak boleh baca, sui punya. Ya, percaya ke? Jangan sampai tak baca Quran. Kalamullah apa tak boleh baca paling sui manusia. Habis kita tak tahu, pergi belajar. Guru ulama ada tu, pergi belajar. Jangan buat degil ni. Ya, Quran kalamullah dari Allah, disambut di bawah oleh malaikat Jibril, la ya'suna ma amarakum. Dan tak pernah derhaka Tuhan. Sambut Nabi yang paling mulia, wa Rasulullah SAW menyambut Quran. Quran kau tak boleh baca kan. Sebab tu Nabi kita nawir qiraat buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan bacaan Quran. Banyak baca Quran kan. Ini anak dia apa? Anak dia degil, dia mengadu. Ustaz, anak saya degil. Kita bertanya, kau baca Quran kadang rumah? Tak, kau bersama degil lagi. Kau dengan anak kau 2 kali 5, baling ke dalam parit ni. Kalau mubah kau tak nak baca, kau buka lagu kedebang-kedebung. Bersetan rumah kau kata. Kau nak suruh rahmat aja dah. Kan? Baca Quran baru dalam rumah tu rahmat, ketenangan, sakinah ada. Ya, bawa anak-anak muda dapat petunjuk, mula didik. Ini lagu lain kontak dan lagu-lagu Israel, lagu Yahudi bawa. Itu kau marah Yahudi kan. Dan bahawasanya alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh mereka dengan apa? Iman, taat, dan menyuruh mereka lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah Ta'ala yang Rahman, dan tiada hasil ya daripada abid suatu daripada insekalian kelakuan apabila ia tiada alim ya, dan tiada faqih ya, tiada fiqh, bahkan berbuat ibadat itu ia atas ketiadaan tetap pada hukumnya. Ya, bila buat ibadat tak tahu hukum dia. Saya pernah mengajar tempat orang tua dan perempuan tua kan kuliah muslimat tua tu. Dia tanya macam Fatihah hukum, Fatihah sunat kot. Allah, kesian. Kadang nak menangis tengok dia. Dia tua dan ya, badan pun dah bau tanah kan. Ya, sembahyang Fatihah pun dia tak tahu hukum. Alhamdulillah lah ujung tu dia nak kepada jalan mudah-mudahan dia balik dengan selamat. Tapi itulah tahu kan. 10 tahun sembahyang Fatihah pun tak tahu hukum. Dia Fatihah tak tahu dia tak hukum apa ya, bermakna bacaan dia dia tak tahu lah. Lepas tu mula test kiraat lagi kan. Dia baca sengit panjang pendek berdengung sengau macam-macam kan. Ya, itu semua maknanya apa? Kena selesaikan. Yang penting apa? Keinginan kita kena ada. Sungguh-sungguh azam insya-Allah. Ya. Yang Syekh Zakaria Ansari belajar umur ni 40 tahun. 40 tahun baru nak belajar. Orang semua perli dia dah tua bangka dah ayah dah kan. Dia tekun betul lah. Akhirnya mana satu dunia dah tak kenal Syekh Zakaria Ansari. Alim bainal ilmi zahirul batin. 2 ilmu zahir dan batin, dan tasawuf pada dia punya karangan hebat-hebat tu hikam tu karangan dia, cara hikam. Ya. Yang tasawuf dia kalau fiqh tak kena Fathul Wahab kitab dia. Mengaji Fathul Wahab macam jalan-jalan lecah kan. Dia boleh mengaji untuk kita punya atap kan 3-4 muka surat. Ambil jauh lagi. Ibarat am ni akhas. Nak faham dia punya kalam meletup. Tapi dia punya mengaji 4 mana mendi ilmu ni tak syarat tua muda kata. Kena yang penting kena muda kita punya semangat kena muda ya. Jangan semangat sendu atau ambil jawab ni. Kena kuat walaupun dah tua, semangat insya-Allah Taala buka menjadah wajadah, campur sungguh insya-Allah Taala buka di mana ya. Atas tus iban nasmah au undikal mana ya. Aku akan bilang kepada tupaya au bimana hatta au udrikal muna, sehingga aku dapat apa yang aku kendaki ya. Atas tus ilan nasmah au udrikal muna ai hatta udrikal muna. Mana kita penuh sungguh insya-Allah ada buka. Itu bahagian fiqh. Dia belum dalam lagi dan bahagian tasawuf, bahagian hakikat ada lagi tinggi. Allah. Belajar berilmu akhlak, ini ilmu tasawuf dan akan bincang. Wallahu a'lam.